Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang secularism. Pertama sekali, apakah maksud secularism? Secularism ini perkataannya berasal daripada satu perkataan bahasa Latin iaitu seculum yang bermaksud generasi. Secularis pula bermaksud keduniaan. So, dalam amnya, secularism bermaksud memisahkan hal-hal dunia daripada agama. Seperti mana kita tahu, dalam agama Islam kita ini banyak mengaitkan perkara-perkara yang berlaku di dunia dengan agama. Contohnya dalam aspek kita berterima kasih kepada seseorang. Tetapi dalam secularism ini kita memisahkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia daripada hal-hal agama. So, contohnya secularism kita ada 3 jenis, iaitu sekular, negara sekular, masyarakat sekular dan fahaman sekular. Ketiga-tiga jenis ini membawa konteks secularism dalam skala-skala yang berbeza. So, bagaimanakah fahaman secularism ini dapat muncul yang kita ketahui hari ini? Pertama sekali, ia bermula daripada zaman Empire Romawi apabila seorang maharaja Empire Romawi memeluk agama Kristian dan menghasilkan kepercayaan Trinity yang kita ketahui hari ini, iaitu yang terdiri daripada Nabi Isa, iaitu Jesus, Maryam atau Mary, dan juga Roh Kudus atau yang dipanggil Holy Spirit. Seterusnya, kelama-kelamaan dalam Empire Romawi ini, agama Kristian ini diwajibkan kepada semua rakyat dalam Empire Romawi untuk menjadi Kristian, atau mereka akan digelarkan sebagai sesat. Atau hal ini mencetuskan kemarahan dalam kalangan rakyat kerana mereka tidak ingin dipaksa untuk memeluk agama yang bukan dalam keinginan mereka. Lama-kelamaan dalam kurun ke-18, Raja England pada ketika itu, iaitu Raja Henry ke-8, melantik diri beliau sendiri sebagai ketua gereja di England, di mana beliau memisahkan antara agama dan juga hal-hal dunia yang lain. Setelah itu, dalam beberapa abad kemudian, fahaman secularism ini mula muncul di England. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Solihin bin Aman. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang tokoh-tokoh secularism. Yang pertama adalah George Jacob Holyoake, yang telah dilahirkan pada 13 April 1817 dan telah mati pada 27 Januari 1906 pada umur 88 tahun. Jadi di sini George Jacob ini adalah pengasas kepada secularism. Dan seterusnya adalah Mustafa Kamal Atatürk ataupun Mustafa Kamal Pasha. Nama asal dia Mustafa Kamal Pasha. Nama itu digunakan pakai sehingga tahun 1921 dan telah bertukar kepada Kamal Atatürk. Kerana Atatürk itu bermaksud bapa Turki. Di Turki ada 2 golongan, iaitu golongan yang mengatakan bahawa Kamal Atatürk ini adalah musuh Islam. Yang kedua adalah golongan yang mengagung-agungkan Mustafa Kamal kerana Mustafa Kamal berjaya membawa kemajuan kepada Turki pada zaman itu. Tetapi dia telah membawa elemen-elemen sekularisme yang sangat kuat. Kerana sebagai contoh, saya ambil contoh bahawa azan dan bacaan ayat Al-Quran di masjid tidak boleh dalam bahasa Arab, kena dalam bahasa Turki. Kerana Mustafa Kamal menganggap bahawa agama Islam yang berasal daripada Arab sangatlah tidak maju, dan dia ingin menaikkan bangsa Turki itu sendiri. Jadinya semua
ajaran-ajaran Islam pada waktu itu telah diberhentikan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Jadi sebahagian besar masyarakat tidak bersetuju, tetapi ada sebahagian juga yang bersetuju. Itu adalah Mustafa Kamal Atatürk yang dilahirkan pada tahun 1881 dan telah mati pada 10 November 1938 di istana beliau. Sekularisme ini adalah fahaman yang ingin mencantumkan tetapi tidak berjaya kerana mereka menganggap bahawa agama adalah punca mereka mundur kerana telah terlalu trauma dengan zaman gelap yang telah berlaku sebelum itu. Okey, jadi pandangan Islam terhadap sekularisme ini adalah sangat tidak bersetuju dengan sekularisme ini kerana Islam menganggap perlulah adanya agama dalam setiap apa yang mereka lakukan. Sekularisme ini juga dia tidak menafikan akan adanya agama. Okey, sekularisme ni dia tahu agama itu ada dan dia percaya agama itu ada, tetapi sekularisme ini dia menafikan hak agama dalam satu peranan untuk menyelesaikan masalah, melakukan satu urusan. Okey, jadi kat situ kita faham bahawa sekularisme ini dia tahu agama itu ada, agama itu wujud, tetapi dia tak nak kaitkan langsung dengan agama dalam satu perkara yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Afawi Yunus. Saya akan menerangkan tentang isu-isu sekularisme. Okay. Isu yang pertama adalah isu di dalam negara, iaitu sekularisme memartabatkan pendidikan yang jauh dari pendidikan agama. Okay. Bagi saya terang lebih lanjut, bidang yang paling teruk menerima kesan sekularisme ini adalah bidang pendidikan. Okay. Hal ini kerana pendidikan adalah merupakan saluran dan alat terpenting untuk mencorakkan saluran hidup manusia itu sendiri. Stanford Raffles adalah seorang pegawai Inggeris yang bertanggungjawab mengemukakan rancangan halus ini untuk mencapai matlamat. Okay. So, dia mengemukakan gagasan Pusat Pengajian Asia Tenggara bagi mencapai matlamat itu. Beliau juga berhasrat untuk melahirkan bangsa-bangsa bijaksana dan terpelajar selaku orang suruhan yang jujur kepada sistem pentadbiran penjajah. Okay, dia juga menyarankan supaya pendidikan untuk anak-anak Melayu mestilah menerusi pengaruh Islam dan menerusi tulisan Rumi dalam usaha mengurangkan pengaruh Islam di kalangan orang Melayu. Okay, so teruskan dengan dari sudut fahaman pula. Sekularisme ini mendidik para pelajar ke arah material dan keduniaan. Jadi setiap proses pembelajaran mestilah tertumpu pada hal duniawi sahaja dan langsung tidak mengaitkan dengan hal keagamaan. Contohnya kita boleh lihat yang sistem pendidikan kat Malaysia sendiri di mana mementingkan pelajar-pelajar aliran sains dan meminggirkan pelajar-pelajar aliran agama. So, mereka yang berada di aliran sains banyak memberikan keistimewaan, contohnya macam beasiswa, pekerjaan dan sebagainya. Okay. So, seterusnya kita lanjut dengan kepada isu luar negara, iaitu gereja rasmi yang mengawal peranan politik. Okay, kita boleh nampak isu ni berada di Perancis. Sekularisme versi Perancis. Okay? So, dikenali sebagai laicite ataupun sekularisme garis keras yang bersifat positif. Okay? Melalui dasar ini, sekularisme dianggap ideologi rasmi oleh negara Perancis tersebut dan perlu memainkan peranan yang aktif memastikan ruang awam bebas daripada unsur keagamaan. Okay? Selain dari itu, dasar Perancis juga kuat dipengaruhi elemen republikanisme. Okay? Sebuah ideologi yang juga mementingkan hubungan langsung rakyat dengan negara serta nilai asas yang perlu diterapkan kepada negara ataupun dan diteruskan kepada rakyat. Okay?
Seterusnya juga kepelbagaian budaya dan agama yang terasa daripada kedatangan imigran luar juga kurang diambil kira dalam Republika Nisma di Perancis. Okay? So bahkan imigran yang ini juga perlu dilihat berintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat asal Perancis dan mengutamakan nilai masyarakat sekular yang sedia ada. Dengan itu, semua elemen sekularisme memainkan peranan yang besar dalam menentukan hubungan antara negara, agama dan kebebasan di Perancis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Syahinah binti Abdul Rahim. Seperti yang kita fahami, sekularisme mengasingkan peranan agama dalam kehidupan sehari masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya pelbagai fahaman dan pandangan dari sudut yang berbeza apabila fahaman sekularisme ini diguna pakai oleh sesetengah masyarakat ketika itu. So, terdapat beberapa faktor kemunculan fahaman sekularisme. Yang pertama ialah agama, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ialah faktor agama. Fahaman sekularisme ini pertama kali tercetus di Barat apabila pihak gereja dan masyarakat Kristian mempunyai pandangan yang berbeza berkaitan keagamaan kerana ketika itu terdapat perjanjian baru di dalam kitab Bible yang dikemukakan oleh Yesus atau Nabi Isa AS, iaitu menjalankan kewajipan kepada negara dan raja-raja dan menjalankan kewajipan kepada Allah SWT. Perjanjian penyertaan ini kelihatan seperti asing antara satu sama lain dan ia telah mendapat pandangan yang berbeza antara pihak gereja dengan masyarakat Kristian. So, kesannya sekularisme mengubah perspektif masyarakat Kristian serta mengasingkan hal keagamaan daripada aspek kehidupan seharian. Faktor kedua ialah ekonomi. Pertengahan abad ke-16 merupakan zaman perkembangan ekonomi ketika itu. Masyarakat ketika itu mula lebih mengambil berat tentang kemajuan ekonomi sehingga membangkitkan sekularisme dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana kehidupan masyarakat barat terutamanya di Eropah ketika zaman perkembangan ekonomi itu lebih mengutamakan materialistik dan kebendaan sehingga mementingkan ekonomi mereka berbanding agama mereka. Faktor ketiga ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mula pada zaman Renaissance apabila pembaharuan mula dijalankan ketika itu. Ilmu pengetahuan dalam masyarakat juga mula meningkat sehingga setiap bidang ilmu mempunyai pelbagai fahaman dan cabangnya sendiri. Contohnya, perkembangan ilmu sains. Terdapat ramai tokoh yang pakar dalam bidang ilmu sains ini dan berkongsi teori masing-masing sehingga menimbulkan pelbagai pandangan dalam kalangan pihak gereja. Oleh sebab itu, sebahagian pihak gereja menerima teori tersebut manakala selebihnya menolak kerana bertentangan dengan agama Kristian. Itu saja faktor dari sekularisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Zawawi bin Abdul Halim. Jadi yang seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi sekularisme. Jadi dalam implikasi sekularisme ini dapat dibahagikan kepada tiga bentuk ataupun tiga bahagian, iaitu individu, masyarakat dan negara. Yang pertama adalah individu. Kesan dia adalah membentuk individu yang bebas dari kongkongan agama dalam urusan dunia serta dapat melembangkan keimanan. Maksud dia kat sini, sekularisme dapat mengubah dan membentuk seseorang itu berfikiran bahawa dirinya bebas daripada kongkongan agama dalam segala perkara keduniaan yang dijalaninya. Dan hasil daripada itu, mereka akan menganggap bahawa semua perbuatan yang dilakukan itu adalah bebas tanpa ada sebarang hukuman serta ianya mengejar kepentingan dan kepuasan mereka semata-mata. Sedangkan dalam Islam dah mengatakan segala amalan yang dilakukan akan dihisab oleh Allah. Juga hal ini akan menyebabkan mereka terpesong dari landasan agama ataupun syariah yang merupakan jalan terbaik kepada mereka yang dapat memberi petunjuk dan menunjukkan tentang kebaikan dan keburukan suatu perkara yang dilakukan. Juga selain itu, seorang yang beranggapan bahawa sekularisme boleh diterima dan dipakai oleh semua golongan akan menyebabkan keimanan serta akidah mereka semakin berkurang.
Selain itu, akan muncul perasaan ragu-ragu dalam diri mereka dan keyakinan mereka terhadap perkara agama. Sebagai contoh dia, mereka akan berasa ragu-ragu tentang kekuasaan Allah SWT, timbulnya perasaan ragu-ragu kepada Nabi, Rasul, Al-Quran dan sebagainya. Yang mana ianya boleh menyebabkan iman mereka semakin lama semakin berkurang. Tambahan pula, mereka akan menganggap bahawa segala soal agama adalah berkaitan perkara ritual sahaja, walahal ianya merangkumi segala bentuk tindakan yang dilakukan manusia bermula dari hati sehinggalah ke perbuatan anggota badannya. Yang kedua adalah masyarakat. Poin di kat sini, keruntuhan akhlak serta wujudnya kefahaman yang sempit tentang konsep ad-din, moral dan sebagai satu cara hidup. Maksudnya dekat sini, satu kelompok masyarakat tu akan wujudnya cara hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri sahaja tanpa memikirkan orang lain. Dan oleh itu wujudlah penindasan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kerana mereka tidak menitik beratkan nilai-nilai murni, nilai Islam ataupun nilai-nilai murni yang dalam kehidupan bermasyarakat mereka, dan ianya tidak dianggap berguna dalam diri mereka. Untuk yang ketiga adalah negara. Dasar politik yang diamalkan tidak mengikut ajaran Islam dan ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaannya. Maksud dia dekat sini, fahaman sekularisme ni dia telah mengubah sistem perundangan sesebuah negara yang dahulunya kebanyakannya menggunakan konsep perundangan syariah. Akan tetapi ianya telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu syariah dan sivil. Dia telah bercampur. Adapun masih lagi mengekalkan undang-undang syariah, akan tetapi ianya terbuka kepada perkara yang kecil dan dianggap peribadi sahaja, manakala undang-undang sivil digunakan dalam kebanyakan perkara. Begitulah berlaku adanya fahaman sekularisme. Islam tidak ditegah tetapi diasingkan dan disingkirkan daripada tempat yang ianya layak dan perlu pada penggunaannya, tetapi ia tidak digunakan selayaknya pada masa kini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasuha Amir binti Amdan. Seterusnya adalah cabaran sekularisme. Terdapat 3 cabaran sekularisme dalam masyarakat, iaitu yang pertama, pengagungan budaya barat. Pengaruh barat dalam masyarakat sememangnya sangat jelas dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan lain-lain. Seterusnya yang kedua adalah budaya hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah kejahilan masyarakat terhadap hakikat Islam. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan di dalam tafsirnya bahawa terdapat 2 akibat kejahilan, iaitu yang pertama, menafikan perkara hakikat yang benar-benar wujud, mempercayai perkara palsu yang tidak wujud. Mereka yang jahil akan serba tidak kena mempertahankan kebatilan yang palsu dan menolak kebenaran yang hakiki. Untuk kesimpulan, pelbagai serangan pemikiran atau fahaman terbuka yang bertentangan dengan ajaran Islam telah lahir dan mula menyerap ke dalam kehidupan dan pemikiran umat Islam. Sekularisme ditolak oleh ajaran Islam kerana sekularisme adalah fahaman atau pemikiran yang terang-terangan bertentangan dengan ajaran Islam. Sekularisme adalah pemikiran yang memisahkan agama Islam daripada sebahagian bidang kehidupan manusia. Oleh itu, umat Islam hendak bersatu padu dan tidak terjebak dengan segala sekularisme yang semakin menular dalam masyarakat. Islam haruslah diamalkan dan diterima secara syumul, iaitu menyeluruh dan bukan hanya diambil pada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Oleh itu, setiap individu Islam, masyarakat, kerajaan dan pemerintah perlulah mengambil langkah mengatasi penularan sekularisme dalam kalangan umat Islam daripada terus berleluasa